Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Puji-pujian semuanya untuk Allah Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna as-sakinah war rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrallahi fi man 'indah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat muka surat 8 daripada nota muka surat 8, iaitu ayat 170. Kita baca teruslah 70, 71, 72. Sebab muka surat 9 tu ada 72, 172. Kita baca 3 ayat. Quran muka surat 104. Dalam Quran muka surat 104, 105. Surah An-Nisa muka surat 104, 105 dalam Quran. Jadi biasalah kita baca, kemudian kita belajar bahasa, kemudian kita tadabbur, kemudian kita tengok nilai untuk kita amalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم. Baik, ayat 170. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini panggilan Allah. Allah panggil semua orang, tak kira bangsa apa. An-nas ni termasuk Melayu, Cina, semua dipanggil. Nak cerita apa? Cerita gini. Qad ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum. Sampai situ kita baca. Qad ja'akumur rasul. Qad, sungguh-sungguh, tak main-main lah, pada sungguh-sungguh. Ja'akum, telah datang kepada kamu ar-rasul, rasul ini. Kita terjemah rasul ini sebab ada alif lam tu. This rasul. This rasul. Rasul ini. Rasul ini nabi kita lah. Bil haqqi. Bil haqqi, nak ada sekurang-kurangnya dua. Bil haqqi makna bil khabaril haqqi, dengan berita yang benar bahawa dia itu rasul daripada Allah, satu. Yang kedua, bil haqqi maknanya bisyar'il haqqi, dengan syariat yang benar. Dengan syariat yang benar. Maknanya bil haqqi ni ada dua ulama, As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di menyebut antaranya ialah bil haqqi makna bil khabaril haqqi, dengan berita yang benar bahawa itu rasul daripada Allah. Bil khabaril haqqi ataupun bisyar'i, syar'i ni syariat, al haqqi yang benar. Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Okey, kamu ni siapa? Manusia lah. Manusia tu siapa? Sama ada manusia umat Muhammad ataupun manusia yang sebelum umat Muhammad, puak-puak Yahudi ni. Puak-puak Yahudi ni tak nak terima Muhammad sebagai rasul. Dia kata bukan Muhammad sebenarnya jadi rasul. Sebenarnya orang Yahudi yang akan dipilih, tapi silap pilih. Dia kata gitu. Jadi Allah menjawab tuduhan orang Yahudi ni bahawa Allah silap pilih rasul. Sebab tu dia tak beriman. Puak Yahudi tak beriman, Bani Israil tak beriman, kerana dia rasa rasul tu bukan orang Arab. Rasul tu orang dia, orang Bani Israel, seperti mana rasul-rasul sebelum ni lah.
Itu. Lalu Allah kata, qad ja'akumur rasul. Rasul ini datang bil haqqi, dia memang benar. Dan dia bawa syariat yang benar. Dan syariat yang benar, berita yang benar itu mir rabbikum, daripada Tuhan kamu wahai orang Yahudi, Tuhan kamu wahai sekalian manusia. Jadi macam mana kamu sekarang ni? Ini berita sampai ni. Lalu Allah buat dua pilihan. Fa aminu khairan lakum, wahai sekalian manusia, berimanlah. Fa itu makna maka. Itu jawapan lah, jawapan kepada situasi tadi. Dia panggil pertama ya Yohanes panggil. Kemudian bawa berita iaitu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum. Berita sampai. Jadi pilihan kita apa? Allah kata gini jelah. Mu tak payah cakap banyaklah. Fa aminu khairan lakum. Berimanlah kamu semua wahai manusia, terbaik bagi kamu. Khairan itulah yang terbaik lakum, untuk kamu. Okey, kita pilih alhamdulillah, kita orang Melayu semua beriman. Semua beriman. Seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Tapi pokok Yahudi ni kufur. Kalau kamu kufur macam mana? Wa in takfurun, jika kamu semua kufur kepada Muhammad, kepada syariat Muhammad ini, mu nak pergi mana? Mu tak ada tempat nak pergi. Sebab apa? Fa inna lillah, maka sesungguhnya milik Allah. Li itu dia panggil lam tamlik, lam milik. Maka sesungguhnya milik Allah lah ma fis sama, apa-apa yang ada di langit semua. Tujuh lapis langit itu milik Allah. Jadi kalau mu tak nak beriman dengan Allah, mu nak pergi mana? Mu nak buat apa? Wal ardi, dan juga semua di bumi-bumi ni yang kamu duk milik tu Allah yang punya. Allah boleh tarik bila-bila masa. Kan? Allah boleh tarik angin, Allah boleh tarik kesihatan, Allah boleh tarik semana yang kita lihat hari ni. Bumi boleh digoncang, bukit boleh diruntuh dan seumpamanya. Jadi terjeraklah. Bagi orang kufur terjerak. Tapi kerana sifat sombong manusia tu, dia langgar juga terhadap ini. Dia kufur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya dua pilihan di sini. Fa aminu khairan lakum, kata Allah, kalau kamu beriman terbaik. Khairan tu baik bagi kamu. Ada pandangan ulama dalam tafsir menyatakan khairan ni apa makna? Baik tak? Lawan dia dalam Quran dia baik mesti ada lawan dia. Lawan dia buruk Arab kata apa? Quran kata apa buruk? Syarr. Khairan lawan dia syarrun. Banyak dalam surah Al-Falaq, surah An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq. Apa tu? Min syarri. Syarri itu lawan khairi. Jadi kalau kita tidak beriman dengan Allah, akan datang syarr. Kalau kufur dengan Allah, akan datang syarr, buruk pada apa? Allah ajar kita buruk pertama, syarri ma khalaq. Semua benda-benda yang Allah buat ni banyak yang syarr. Jadi kalau kamu tak beriman, kamu akan ditimpa dengan syarr, penyakit dan seumpamanya. Punca kita tidak diselamatkan daripada penyakit-penyakit ialah ramai di kalangan kita yang kufur. Kan? Tak semaya ramai mana, lesbian ramai mana, wanita-wanita tutup aurat macam mana. Lepas tu dalam masa yang sama tak ada orang nak buat kerja dakwah. Tak ada orang nak pergi bagi tahu kat dia. Orang kafir berapa ramai yang kufur pada Allah. Tak ramai orang yang berkorban, masuk yang bercakap nak bagi tahu kat dia. Mu ni salah. Kan? Mu ni salah. Kita duduk jaga kepentingan masing-masing. Tak. Itu satu nilai yang menyebabkan Allah khairan lakum tu tak ada. Sedangkan fa'id apa? Fa'aminu khairan lakum. Gitu. Lawan dia syar. Kalau ke syar, kita minta dalam surah Al-Falaq, a'udzu bi, katakanlah aku berlindung dengan Allah, min syarri ma khalaq, dari sebarang keburukan yang Allah cipta. Maknanya yang Allah cipta yang buruk-buruk ni terselamat orang yang beriman. Apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
dari kejahatan malam bila dia gelap. Kita akan selamat. Wa min syarrin nafasat. Orang beriman ini dia tak ada syarrun nafasat. Nafasat ni ialah tukang sihir yang merosakkan umat yang beriman. Tak ada. Wa min syarri hasidin idza had, dan kejahatan orang dengki apabila dia berdengki. Ini boleh selesai masalah kita ni. Makna tak ada lah orang yang berdepan dengan isu-isu psikologi apa ni kan, boleh selesai kalau beriman pada Allah. Lagi min syarri al-waswas, dan surah An-Nas, min syarril waswas, terkumpul syar di sini banyak yang semuanya menyusahkan manusia. Tapi kalau memilih agama Allah, Allah akan hilangkan segala syar ni. Sebab fa'aminu khairan lakum. Satu yang kita nampak di sini. Syar lawan khairan lawan syar. Maknanya kalau kamu kufur, maka syarran lakum, buruk bagi kamu, buruk pada segala yang buruk yang Allah cipta, buruk pada malam kalau kamu gelap kamu berbahaya, buruk pada berlaku sihir-sihir yang merosakkan umat ini, berlaku pada dengki-mendengki dalam masyarakat, dalam nak beribadat jadi was-was kan. Ini syar-syar yang wujud disebabkan tidak memilih jalan Allah yang Allah tawarkan, iaitu fa'aminu. Aminu ni perintah tu. Aminu. Kalau kita baca amanu, mereka telah beriman. Kalau aminu, berimanlah kamu kepada Rasul, kepada syariat yang dibawa oleh Rasul. Okey, ya Allah, kalau aku beriman, apa untuk kamu? Khairal lakum, dia adalah paling baik bagi kamu. Kata As-Sa'di, baik ni pada apa? Fal imanu khairun lil mu'minin. Beriman itu lebih baik kepada sekalian orang-orang yang beriman fi abdanihim, pada tubuh badan mereka. Baik pada tubuh badan dia. Tubuh jadi sihat. Sebab kita tidak tension hidup kita. Kita beriman dengan Allah, Allah yang jaga kita. Okey. Contoh kita nak hidup umur kita ni kan. Umur kita yang dekat dengan Allah ni, yang hadir ni, kebanyakan sebaya ya kan. Jadi kita buat beberapa perkara yang orang kata sihat pada tubuh badan. Pertama, maafkan semua orang. Maafkan semua orang. InsyaAllah salah satu cara nak sihat. Itu agama suruh. Dalam ayat berapa? Dalam ayat 134 surah Al-Imran. Wal afina 'anin nas. Orang ahli syurga ialah orang yang maaf semua orang. Yang kedua, kita jangan marah orang. Jangan marah orang. Dalam surah yang sama, ayat yang sama, 134 Allah sebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaid. Orang tahan marah. Ni orang yang sihat tubuh badan. Itu makna beriman dengan Allah, khairan fi abdanihim, baik pada tubuh badan, wa qulubihim, baik juga pada hati mereka, wa arwahihim, baik pada keturunan mereka. Orang ni bila dia jadi baik, dia doa kepada orang dulu, tok nenek dia jadi keturunan, arwah-arwah yang lepas pun jadi baik. Wa dunyahum, dan baik pada dunia mereka, wa ukhrahum, dan baik kepada akhirat mereka. Ni khairal lakum fi dunyakum wa fi ukhrakum wa fi abdanikum wa qulubikum wa arwahikum. Semua baik. Hanya beriman dengan Allah. Banyak kita dapat buktikan bagaimana Rasulullah dan bersahabat berjaya meluaskan Islam hanya dengan beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita boleh tak nak beriman, orang kata bermusim kan. Hari ni beriman, esok tak nak beriman, tengoklah keadaan. Allah kata dalam ayat, dia tutup dengan ayat ni, Allah kata apa? Wa kana Allahu aliman hakima.
Dia ambil dua nama di sini. Dua nama dia. Apa nama dia? Pertama, Alim. Yang kedua, Hakim. Alim makna maha mengetahui. Kalau kita nak tipu ke, kita beriman tipu-tipu, Allah alim. Alim kat mana? Alim, ilmu Allah, apa yang ada dalam dada kita. Kita dah belajar itu, al-ilmu bidhatis sudur. Ilmu itu Allah tahu apa yang kita simpan dalam hati. Sebab yang zahir kita pun tahu. Yang nampak berlaku depan mata kita, kita tahu. Tetapi dalam hati manusia kita tak tahu. Tapi yang tahu ialah Allah. Jadi kalau alim bidhatis sudur. Hakima bijaksana. Bijaksana makna apa? Allah meminta untuk kita ikut Rasul dan syariat yang dibawa oleh Rasul itu sebenarnya keputusan hakim yang bijaksana untuk kita selamat. Dan Allah tidak mereda kepada orang kufur kepada Allah dan Rasul, dan syariat yang dibawa Rasul itu Allah dengan penuh hikmah, kerana itu memudaratkan manusia. Memudaratkan manusia. Maknanya Allah buat segala-galanya untuk kebaikan kita. Makna dua nama dia di sini, Alim untuk nak jaga hati. Untuk jaga hati kita, Alim ni. Untuk jaga hati. Hakim untuk kita dapat hikmah daripada apa yang Allah buat. Keputusan Allah ini penuh dengan hikmah untuk kita hidup dengan penuh keamanan, hati kita tenang, tubuh kita sihat, arwah-arwah kita terjaga, tok nenek kita, arwah-arwah ni tok nenek kita, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Inilah antara faedah kita beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa banyak-banyak kat dia. Bagaimana nak doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dua yang mudah kita doa. Yang pertama, tiap-tiap kali lepas azan kita selawat kata Nabi dan doa. Lepas azan, la ilaha illallah. Lepas tu kita baca, kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Lepas selawat kata Nabi, kita pun Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad sampai akhir. Itu doa yang kita boleh doa, selawat yang kita selawat. Dalam hadis sebut sebelum kita berdoa dengan doa lepas azan tu kita kena selawat. Selawat disebut dalam hadis, selawat kemudian doa. Kemudian cara yang kedua untuk doa kepada Nabi ialah kita selawat dalam tahiyat akhir. Kalau boleh jangan gaduh sangat nak salam. Kadang-kadang kita cepat sangat nak salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum. Kalau nak cepat tak apalah, itu dah sempurna dah. Tapi kalau kita ingat kepada yang kita kasihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, habiskanlah selawat ke atas Nabi. Dan doa yang mustajab sangat selepas pada selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir tu. Doa macam mana? Kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habislah rukun sembahyang, habislah kan? Jadi assalamualaikum lah kalau nak cepat. Tapi kalau ada masa, selawatlah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sempurna selawat ke atas Nabi kita sallallahu. Lepas tu lepas selawat kita doa. Allahumma alamin innaka Hamidum Majid. Siapa ingat doa? Sekarang tak ingat. Masa baca tahiyat ingat. Saya pun tak ingat sekarang. Siapa ingat? Fil alamin innaka Allahumma. Kena sembahyang dulu Dia tak sembahyang tak mari. Tak apa, yang penting ada doa selepas tu yang selalu kita baca selepas selawat kata Nabi. Saat ni yang tadi selawat Ibrahimiyah lah tu, yang sempurna, yang paling baik. Yang tu lepas pada tu doa cukup baik. Doa lepas daripada Dajjal,
doa supaya Allah mathabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah aku ni, hati aku di atas agamamu dan atas taat kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, kan ada di situ. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada fitnah hidup dunia dan fitnah selepas mati. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, kan kita minta berlindung daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Masih ni Dajjal lah. Masih ni ada dua, Masih Isa, Masih Dajjal. Dajjal yang menyerupai Isa. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, itulah tanda kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini benar-benar menaruh harapan kepada kita supaya kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia itu khairun bagi kita. Lebih baik ini sesuailah dengan tajuk akhlak terpuji Rasulullah, menjadi teladan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat berikut ayat 172 kan? 171 tak ada dalam ni. Dia ada kait-mengait sikit. Macam mana nak buat ni? Okey, isu ni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak diimani oleh pokok Yahudi ni. Dia tak beriman kepada Rasul sendiri, bahkan kepada syariat Nabi pun tak beriman. Al-Haqqu tu tadi. Al-Haqqu dalam ayat 170 tadi. Lalu Allah panggil pokok ni. Allah panggil dalam ayat 171 tu, muka surat 105 dalam Quran. Allah panggil, ya ahlal kitab. Ni pokok nak kufur ni. La taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, kenapa kamu tak nak ikut Muhammad ni? La taghlu, janganlah kamu melampau ghali ni makna al-ghali, tinggi diri, sombong diri, melampau. Fi dinikum, pada agama kamu. Dia beriman dengan agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam, pokok Yahudi, tapi melampau sehingga dia puja Isa. Tengok macam mana. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan kamu taqulu, berkata maknanya jangan kamu berimanlah dengan 'ala Allah, kepada Allah, illa al-haq, kecuali benar. Apa pokok Yahudi kata? Kita tengok. Innamal masihu, sebenar-benarnya Masih itu Isa lah gelaran dia. Al-Masihu siapa? Isa bin Maryam. Isa anak kepada Maryam itu Rasulullah wa kalimatuh, Rasul Allah dan kalimah Allah. Kalimah ni maksudnya kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah, Allah kata jadilah. Itu kalimah Allah. Kan? Alqaha, Allah menyampaikan. Alqa ni ilqa. Allah menyampaikan kalimah Allah itu kun fayakun ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan kepada ruh ni Jibril lah. Semata tu Jibril datang untuk menyatakan kepada ruh daripada Allah, akan tiupkan ruh dalam rahim Maryam. Jadi tugas ahli kitab ni, Allah kata fa'aminu billah wa rusulih. Wahai orang-orang ahli kitab, berimanlah kamu dengan Allah dan sekalian rasulnya, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa isu yang berlaku pada ahli kitab ni? Antaranya dia tolak Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Isa. Apa beza Isa dengan Muhammad? Semua rasul yang diutuskan Allah, sepatut beriman semua, kata Allah. Fa'aminu billah, beriman dengan Allah. Mereka beriman dengan Allah. Wa rusulih, berimanlah. Rusul ni plural tu, bukan satu. Kalau rasul ni rasul Isa aja. Wa rusul ni semua rasul-rasul yang diutus kena beriman. Kita beriman semua dengan rasul-rasul, kan?
Tetapi Rasul Isa ni diutus kepada umat Nabi Isa. Bila umat Nabi Isa sesalah Rasul itu, maka datanglah Nabi Muhammad, maka wajib kita beriman dengan Muhammad. Adakah Isa itu bukan Rasul? Rasul, tapi diutus kepada umat tersebut. Musa diutus kepada umat dia, Nabi Daud diutus kepada umat dia, begitulah seterusnya. Tapi semua rasul-rasul yang diutus Allah, kita wajib beriman. Begitu juga ahli kitab wajib beriman dengan rasul-rasul tersebut. Tapi apa yang berlaku? Tak beriman, satu. Yang kedua, dia tuduh pula, wala taqulu salasatun, wahai kaum ahli kitab Yahudi, Nasrani, janganlah engkau menuduh kepada Allah itu salasah, Trinity. Buat Yahudi, Kristian lah kan. Apa dia kata? Allah ayah kan, Allah Tuhan juga, Isa Tuhan juga, Maryam pun mak dia, isteri. Dia tuduh-tuduh. Ataupun malaikat, dia kata malaikat. Kita tengok sini. Intahu khairan lakum, berhentilah wahai orang-orang ahli kitab, itu khairan lakum, itulah yang menjadi kebaikan pada kamu, pada tubuh. Tadilah khairan lakum tu pada tubuh badan kamu, pada hati kamu, pada arwah kamu, pada dunia kamu, pada akhirat kamu. Lebih baik bagi kamu kalau kamu berhenti daripada membuat tuduhan, menyatakan Allah itu ada anak dan ada isteri dan seumpamanya, ataupun engkau menolak Nabi Muhammad itu, syariat Nabi Muhammad itu. Berhenti. Dan itulah khairan lakum. Apa kalau berhenti nak buat macam mana? Buat gini saja kata Allah, innamallahu ilahun wahid, Allah hanyalah Tuhan yang satu. Isa itu Rasul dan dijadikan Allah melalui kalimah dia, hanya kata kun fayakun dalam tubuh Maryam, maka lahirlah Isa. Tidak pelat, sebab Adam tak ada mak, tak ada ayah langsung dicipta. Lebih berat lagi. Kenapa kamu terima? Begitu. Innama tu ada hasrin. Inilah pilihan yang tiada pilihan lain lagi. Innama ada tu hasrin, ada satu kata-kata yang menunjukkan tiada pilihan. Kalau kamu syirik dengan Allah, kamu tidak ada tempat di dunia dan di bumi ini dan di langit ini. Ilahun wahid. Ilah kita tak kena Rabbun wahid. Dia kata ilahun wahid. Kenapa? Sebab orang Yahudi ni dari sudut rububiyah dia terima, dari sudut uluhiyah dia tak terima. Sebab itu Allah kata innamallahu ilahun wahid. Makna sudut pengabdian. Kita ni kalau tanya siapa Tuhan, tanya orang tak sembahyang, tanya siapa Allah. Allah Tuhan kita. Tapi kenapa dia tak sembah? Itu iman dari sudut uluhiyah. Kita tidak begitu kuat. Walaupun kita mengaku Tuhan ada, tapi kita tak taat, makna dari sudut uluhiyah kita tak ada. Orang yang tak sembahyang tu uluhiyah out tu. Kan? Macam mana dia kata Allah ilahi sedangkan dia tidak sembah? Sebab ilahi ni syarat kena taat. Kan? Sebab itu Allah kata innamallahu ilahun, Tuhan yang disembah, yang berhak disembah, wahid, dia sahaja. Orang yang syirik tu subhanah, maha suci Allah. Sebab tu ana suka baca direct, ada orang tak suka baca direct. Dia kata innamallahu ilahun wahid, boleh juga berhenti situ. Subhanah, maha suci Allah terhadap tuduhan tadi yang salasah tadi. Maha suci Allah. Jadi innamallahu ilahun wahidun subhanah, maha suci. Kita terus sambung. Boleh juga berhenti pun boleh. An yakuna lahu walad, maha suci Allah bahawa akan berlaku bagi Allah itu anak. Maha suci Allah. Allah tidak ada anak. Seperti yang dituduh pokok ahli kitab ni. Kan, Yahudi ni. Dia kata Allah Isa tu anak Allah. Dia kena sembah juga. Dia sembah anak Allah, sembah Allah, sembah malaikat sebagai isteri. Ya, malaikat, sebab malaikat yang bawa roh tu. Dan ada yang tuduh Maryam itu. Jadi itulah kesilapan yang dibuat oleh mereka, yang diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kalau Allah itu tidak mempunyai anak? Subhanahu, maha suci Allah, an yakuna, berlaku padanya anak, tak ada. Sebab apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ni milik dia. Milik dialah
yang apa-apa yang ada di langit semua sekali, 7 lapis langit itu, wa ma fil ard, dan apa-apa pada 7 lapis bumi, dia milik. Jadi wahai Muhammad, tuduhan-tuduhan ini palsu. Kalau dia berkeras juga, putus hubungan dengan dia, dan cukuplah wa kafa billahi wakila. Sebab tu kita putus dengan Israel, kerana dia syirik dengan Allah. Dan sepatutnya orang-orang yang mengikut orang-orang yang syirik ini, kita juga tidak seharusnya tunduk kepada mereka. Yang tunduk ialah wa kafa billahi wakila. Wakil ialah sama dengan tawakal. Wakil ialah orang yang kita bertawakal. Tawakal tu aku berserah kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Kenapa? Lianna Allah wakilun lana. Kerana Allah itu wakil bagi kita. Sebab tu kita tawakal. Aku serah diri kepada Allah, lianna Allah wakil. Jadi Allah kata wa kafa billah, cukuplah Allah itu wakilan, sebagai wakil. Wakil apa makna? Tempat kita serah diri. Kalau kita ada masalah, serah Tuhan, tu wakil. Okey, habis itu. Ini Nabi SAW bawa kepada kita. Ayat berikut, lan yastankif al-masihu an yakuna abdan lillah. Lan, tidak sekali-kali Al-Masih sama sekali tidak, apa dia tu dia? Tidak enggan. Tidak enggan. Yastankif. Tidak sekali-kali Al-Masih Isa lah an yakuna abdan lillah. Okey. Mana Isa ni tidak sekali-kali dia nak keluar daripada menjadi hamba Allah. Gitulah, nak keluar. Enggan tu maknanya tak nak taat pada Allah. Abdan tu sebagai hamba kepada Allah. Walal malaikatul muqarrabun. Al malaikah tu dia sama dengan Al-Masih, bagi depan juga tu. Al malaikatu dengan Al-Masihu sama bagian. Walal malaikatu maknanya walal malaikatul muqarrabu ayyakunu abdan lillah. Para malaikat yang muqarrabun juga tidak pernah terlintas dan ada dalam diri dia untuk tidak taat kepada Allah. Semua Isa dan juga para malaikat yang disembah oleh puak-puak ni dianggap Allah itu malaikat itu sebagai Tuhan juga. Allah, mereka ini sebenarnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastankif, sesiapa yang enggan an ibadatihi, daripada mengabdi diri kepada Allah, wa yastakbir, kemudian dia takabur. Yastakbir itu dia takabur. Isa tidak takabur. Kenapa kamu sembah dia? Dia sembah Allah je. Malaikat pun sembah Allah. Jangan kamu tuduh dia itu Tuhan. Jangan kamu tuduh malaikat itu Tuhan. Gitu tak? Jadi sekarang ni keputusan macam mana? Wa man yastankif, barang siapa yang enggan an ibadatihi, hi itu Allah, daripada mengabdi diri kepada Allah, dia tak nak sembah Allah. Kita ni banyak berlaku pada umat Islam ni kan. Tak nak taat pada Allah, tak nak mari masjid, tak nak semayang, sibuk dengan dunia. Enggan tu, yastankif. Sesiapa yang yastankif an ibadatihi, satu, wa yastakbir, dia sombong pula. Dia kata kalau aku tak kerja, boleh hidup tak? Dia sombong pula. Dia cakap sombong. Sepatutnya dia kena, ya Allah, kenapanya aku tak nak ni, dia Isa. Lainlah, tak sombong. Ada nilai yastankif tapi tak sombong, lain. Ni sombong pula. Ni aku tak semayang pun aku kaya, mu tak kaya, semayang mu tak kaya. Dia main gitu. Jadi sombong. Okey. Apa kesan kepada enggan mengabdi diri kepada Allah dan takabur kepada agama Allah? Kesan dia, kata Allah, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Maka akan, ada 4 kalimah tu. Fasayahsyuruhum, 4 kalimah dalam satu kalimah. Maka akan Allah
kumpulkan mereka itu, kumpul ke mana? Ilaihi, kepada dia. Dia panggil semua puak-puak ni. Hak samba-samba ni, hak sembah berhala tersendiri, Allah kumpul kepada Allah jami'an semua. Bila? Tuan-tuan, ada dua berlaku. Ada 4 hasyru berlaku dalam hidup manusia. Yang paling akhir sekali ialah al-hasyru pada masa nanti. Zaman Nabi dalam perang Uhud pernah berlaku al-hasyru, awal al-hasyri, di mana orang-orang Yahudi yang datang ke Madinah, yang kita cerita 2 hari lepas, yang datang ke Madinah sebelum datang Nabi SAW, mereka bertempat, bertapak di rumah dengan ekonomi yang kuat, tapi Allah kumpulkan mereka ini dan buang daripada Madinah, dihantar balik ke Syam, dan di Khaybar, dibawa ke Khaybar, dia buat keluarkan. Ini al-hasyrul awal yang berlaku pada umat Yahudi. Maknanya orang yang kufur pada Allah, Allah akan kufur ke tempat asal dia, Allah buang daripada orang-orang Islam. Sebab itulah umat Islam hari ini kena bersatu padu sungguh-sungguh, dalam apa jua pun kena bersatu. Sebab Allah pandai urus. Tapi kalau kita orang Islam tidak bersatu, macam mana kita nak dakwah orang bukan Islam? Satu. Yang kedua, orang bukan Islam akan kuat daripada kita sebab kita berpecah. Tidak ada cara pun untuk kita nak kuatkan negara kita, umat kita, kecuali dengan kita kesatuan. Dan tidak ada cara untuk bersatu kecuali dengan solat berjamaah. Tak ada cara untuk bersatu kecuali dengan solat berjamaah. Dalilnya Allah sebut dalam surah Fatih ayat 29. Untuk solat jemaah, tuan-tuan ambil surah Al-Hasyri ayat 29. Kelebihan solat berjamaah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Inilah berita yang kita dapat pada pagi ini daripada Nabi kita, daripada Al-Quran, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentang bagaimana kita beriman kepada Nabi, dan setiap manusia beriman kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang sebelum ini, termasuk Isa. Jadi kita juga didedahkan bagaimana sikap salahnya, kufurnya orang-orang ahli kitab yang sombong dengan bangga dengan agama yang mereka, kehidupan yang mereka miliki, sehingga menuduh orang-orang yang ikut Muhammad ini tidak ada nilai pada mereka. Dia tuduh, dia kata agama, sebab tu dia Yahudi nak bunuh orang Islam, dia boleh pahala pada dia. Itulah kesilapan yang mereka lakukan kepada manusia di bumi ini. Alhamdulillah, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung hari Isnin dengan izin Allah. Isnin ni tak raya lagi kan? Raya lagi apa? Bagi raya sempat lagi. InsyaAllah kita tengok nanti, kita start Isnin, kita tengok bila kita nak cuti. Jadi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis